Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengenal pasti tentang kepelbagaian bahasa boleh menyatu padukan pelbagai etnik. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik dan setiap etnik mempunyai bahasa sendiri. Namun begitu, masih ramai yang tidak mengetahui tentang menguasai banyak bahasa boleh menyatu padukan masyarakat dan mengekalkan keharmonian negara. Jadi, di sini timbulnya persoalan iaitu sejauh manakah kita mengetahui tentang kepelbagaian bahasa ini boleh menyatu padukan pelbagai etnik. Terdapat berbagai kepentingan mempelajari pelbagai bahasa dalam setiap etnik bagi mengeratkan perpaduan antara rakyat Malaysia. Antaranya dapat lebih mudah berhubung dan berkomunikasi dengan baik. Sebagai contoh, dapat memahami apa yang disampaikan oleh sesebuah etnik. Seterusnya, tidak berlakunya salah faham yang dapat memecah belahkan kaum. Bila sesebuah kaum ataupun etnik berbicara dalam bahasa mereka sendiri, tidaklah kita terasa tersindir kerana kita telah pelajari apa bahasa yang digunakan sehari-hari oleh etnik tersebut. Tidaklah juga kita menafsirkan sendiri apa yang cuba disampaikan oleh sesebuah kaum itu. Dengan memahami bahasa yang telah dipelajari dalam setiap etnik, dapatlah kita berkomunikasi dengan baik antara satu sama yang lain. Kepentingan mempelajari pelbagai bahasa dapat meningkatkan hubungan silaturahim antara kaum yang lain. Hal ini kerana apabila kaum etnik menggunakan bahasa selain bahasa ibundanya untuk komunikasi, ia secara tidak langsung memupuk ikatan silaturahim yang kuat apabila komunikasi dengan satu bahasa antara kaum etnik yang lain. Saya akan membentangkan tentang pandangan para etnik dalam kepelbagaian bahasa. Seperti yang semua tahu, Malaysia adalah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang bangsa, maka wujudlah kepelbagaian bahasa di Malaysia. Dari segi pandangan para etnik, mempelajari bahasa lain daripada bahasa Melayu mudah untuk kita menghormati antara satu sama lain. Ini disebabkan nilai keperpaduan dalam diri seseorang itu amatlah tinggi kerana ianya faham dan mengenali tentang asal-usul atau latar belakang sebuah bahasa itu. Dengan mempelajari bahasa Mandarin sebagai bahasa ketiga, kita dapat mengeratkan lagi hubungan baik bersama etnik yang lain. Malaysia mempunyai keunikan pelbagaian etnik dengan kewujudan pelbagai bahasa dalam kalangan masyarakat. Ia memupuk pelbagai etnik lain untuk mengetahui, mempelajari dan dapat mengenali sejarah bahasa pelbagai etnik. Pandangan para etnik dengan menguasai lebih daripada satu bahasa, ia akan memberikan satu kelebihan kepada masyarakat Malaysia, iaitu mempelajari pelbagai bahasa dapat memberi peluang pekerjaan dengan mudah kerana majikan lebih memerlukan pekerja yang boleh berkomunikasi dengan baik dalam pelbagai bahasa, lebih-lebih lagi bahasa Inggeris dan Mandarin. Bahasa ini dituturkan oleh majoriti kaum India kerana bahasa Tamil merupakan bahasa utama bagi etnik India di Malaysia. Selain itu, bahasa Tamil juga boleh dibezakan pada dua peringkat. Yang pertama, peringkat tinggi melalui tulisan, radio dan televisyen, manakala peringkat rendah ialah melalui percakapan harian. Video ini mewaparkan seorang lelaki yang boleh bertutur dalam bahasa Tamil. நான் தமிழ் பேசுவேன், மலையாளம் பேசுவேன், இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீனா பேச்சு கூட பேசுவேன். Ini menunjukkan bahawa bahasa Tamil bukan sahaja boleh dituturkan oleh kaum India, malahan bahasa Tamil juga boleh dituturkan oleh kaum Melayu dan Cina. Bahasa yang pertama adalah bahasa Melayu. Semua kaum di Malaysia telah menggunakan satu bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu sejak dulu lagi. Bahasa Melayu bukanlah ditutur oleh bangsa Melayu itu saja, tetapi bangsa lain juga turut menggunakannya. Seterusnya adalah bahasa Cina. Bahasa Cina berasal daripada negara Cina dan digunakan secara meluas, terutamanya etnik berbahasa Cina di Malaysia. Bahasa ini mempunyai pelbagai dialek yang berbeza mengikut kawasan. Sebagai contoh, terdapat 7 golongan bahasa Cina yang paling dikenali, iaitu Mandarin, Wu, Cantonese, Min, Siam, Hakka dan Gan. Bahasa yang paling ramai penuturnya adalah bahasa Mandarin, Wu dan Cantonese. Assalamualaikum, nama saya Julia Afeni binti Afrida.
refleksi atau pendapat yang saya kaji dalam kajian ini adalah saya mendapati kepentingan mempelajari pelbagai bahasa dapat mengeratkan hubungan antara etnik yang lain. Malah juga saya mengetahui jenis-jenis dalam komunikasi antara etnik seperti bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris. Malahan juga saya mendapati kajian yang saya lakukan bersama dengan ahli lain dapat mengeratkan lagi hubungan antara kumpulan saya. Malah juga komunikasi yang kami lakukan sangat baik dan sangat teratur. Oleh itu, kajian yang saya lakukan ini adalah bersama dengan kerjasama dan tim kami. Saya harap dalam kajian ini saya dapat mengetahui lebih mendalam dan mengkaji lagi tentang bahasa selain daripada bahasa Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Izzah Kamila binti Nordin. Nilai yang saya telah peroleh sepanjang proses kajian ini dijalankan ialah saya dapat mengetahui apakah perbahasaan yang digunakan oleh pelbagai etnik di Malaysia, dan juga saya dapat mendapati selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, terdapat juga beberapa bahasa yang digunakan oleh pelbagai kaum. Bagi perbahasaan ialah setiap kaum boleh mempelajari bahasa yang berbeza supaya mereka juga boleh berkomunikasi dengan kaum yang lain, di mana dengan mempelajari bahasa etnik yang lain, kita juga dapat memahami mahupun menggunakan kecekapan dalam mengetahui bahasa etnik lain untuk membantu mereka jika mempunyai masalah dari segi ketidakfasihan mereka dalam bercakap bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Sebagai contoh, saya telah menjumpai video di mana seorang lelaki Melayu boleh bertutur dalam bahasa Tamil. Ini telah membuktikan bahawa bahasa bukan saja boleh dipelajari oleh bangsa tertentu, tapi bahasa boleh dipelajari oleh kaum lain supaya dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama mereka. Yang saya dapat adalah kita mestilah mempertahankan semangat perpaduan di negara kita. Walaupun negara Malaysia mempunyai masyarakat majmuk berbilang kaum, agama dan juga mempunyai kepelbagaian bahasa, ini adalah supaya keharmonian negara dapat dikekalkan sehingga ke generasi seterusnya. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, terdapat pelbagai halangan dan rintangan yang terpaksa ditempuhi. Tapi ianya bukan halangan untuk menyiapkan tugasan ini. Tugasan yang diberi telah mengukuhkan lagi pengetahuan sedia ada saya tentang pentingnya mempelajari pelbagai bahasa dalam setiap etnik. Saya juga menyadari bahawa besarnya pengorbanan dalam setiap etnik bagi mengeratkan perpaduan antara rakyat Malaysia, antaranya adalah mempelajari bahasa. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang prihatin, saya berharap keharmonian dan perpaduan negara dapat dikekalkan. Melalui tugasan ini, saya dapat mengetahui betapa pentingnya untuk kita memahami keistimewaan pelbagai bahasa yang terdapat di Malaysia. Rakyat Malaysia mempunyai berbilang kaum yang bersatu hati dalam pelbagai perkara dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Rakyat Malaysia mempunyai pelbagai kaum, oleh itu penggunaan bahasa juga harus dititik beratkan. Melalui sikap penerimaan dalam kalangan pelbagai etnik membolehkan setiap keunikan daripada pelbagai bahasa saling dikongsi serta dapat menyatukan pelbagai etnik dalam Malaysia. Saya, Nurul Nasyailah binti Mat Arif. Apa yang dapat saya simpulkan dalam kajian ini, saya dapati Malaysia kaya dengan pelbagai jenis bahasa berbanding dengan negara yang lain. Etnik yang berbeza di Malaysia menyumbang kepada bahasa yang berbeza. Ini membolehkan kita memahami etnik yang lain dengan lebih lanjut lagi. Dan secara tidak langsung, ini juga dapat mengeratkan perpaduan di Malaysia. Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan saya kerana telah membantu menyiapkan bahagian saya secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kajian ini. Nilai yang saya pelajari dari kajian saya ialah kita perlukan minda yang realistik dan sedar diri untuk mengetahui dan menguasai bahasa etnik lain. Mengetahui dan menguasai pelbagai bahasa memudahkan komunikasi antara etnik lain semasa bertutur. Pada waktu yang sama, mengeratkan hubungan dan menyatupadukan masyarakat. Oleh itu, kita dapat mengekalkan keharmonian negara.